Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberikan peluang untuk menjalani ibadah berpuasa dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Sedar tidak sedar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita memasuki tanggal 21 Ramadan tahun 1444 Hijrah. Ini bermakna kita sudah menjalani 2/3 Ramadan dan mulai hari ini kita memasuki tanggal 10 terakhir Ramadan, yang mana terdapat asar dalil-dalil yang mengajak kita yang memperingatkan kita untuk melipat gandakan ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan pada 10 hari terakhir Ramadan. Selain daripada berpuasa wajib, kita dianjurkan untuk memperbanyakkan amal ibadat yang lain, kita meningkatkan apa jua amal-amal baik yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, dan kita melipat gandakan usaha tersebut pada hari-hari 10 terakhir Ramadan ini. Banyak perkara yang kita boleh lakukan daripada amal-amal baik. Tapi saya telah diberikan satu tajuk khusus pada sesi bicara Nur pada hari ini untuk membincangkan berkenaan dengan iktikaf 10 terakhir Ramadan. Jadi ibadah iktikaf 10 akhir Ramadan ini adalah satu ibadah yang khusus yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok di sesetengah negara, terutamanya di negara-negara Arab, pada 10 hari terakhir Ramadan, umat Islam mula berpusu-pusu memenuhi masjid-masjid dan memasuki hari-hari i'tikaf di masjid. Walaupun perkara ini juga wujud ataupun berlaku di negara kita, cuma dia bukanlah suatu fenomena yang sebagaimana yang terdapat di sesetengah negara, terutamanya di negara-negara Arab. Pada 10 hari terakhir Ramadan, kebiasaannya setengah negara-negara Islam yang lain, mereka mengisytiharkan cuti. Semua pejabat, universiti, sekolah akan mula bercuti bagi membolehkan umat Islam untuk memasuki iktikaf, ibadah iktikaf di masjid-masjid. Insya-Allah kita akan melazimi, kita akan memperkenalkan ibadah iktikaf ini. Insya-Allah semoga satu hari nanti ibadah iktikaf ini juga menjadi suatu perkara yang dilazimi di negara kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan iktikaf 10 terakhir Ramadan? Bagaimana cara untuk melakukan iktikaf 10 terakhir Ramadan? Apakah rukun dan syarat-syarat untuk kita melakukan iktikaf pada 10 terakhir Ramadan? Jadi pada hari ini suka saya membincangkan serba sedikit tentang konsep iktikaf 10 terakhir Ramadan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid. Dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid ini terdapat satu bab khusus yang membincangkan tentang kitab Al-I'tikaf. Iaitu kitab yang menerangkan tentang konsep dan hukum hakam i'tikaf. Dalam bab kitab i'tikaf ini
ya Ibnu Rushd telah menerangkan ya ada 5 perkara utama ya berkaitan dengan i'tikaf, iaitu beliau menerangkan tentang i'tikaf ini jumlah yashtamila ala amal makhsus. Dia adalah suatu yang berkaitan dengan amal makhsus, iaitu suatu amalan yang khusus, ya, suatu ibadah yang khusus. Fi mawdi'il makhsus, pada tempat yang tertentu, satu amalan yang tertentu di tempat yang tertentu, wa fi zamanin makhsus, ya, pada masa atau tempoh yang tertentu, bisyuruti makhsusah, ya, dengan syarat-syarat yang tertentu, wa turuk makhsusah, dan perkara-perkara tertentu yang mesti ditinggalkan. Maka dalam kitab i'tikaf Ibnu Rushd ini, ya, beliau menerangkan yang pertama berkenaan dengan konsep al-i'tikaf. Ya, yang kedua tentang apakah amalan yang perlu kita lakukan dalam i'tikaf tersebut. Yang ketiga, beliau membincangkan tentang tempat di mana boleh kita lakukan i'tikaf. Ya, kita pernah berbincang sebelum ini ya, dalam sesi yang lepas tentang bolehkah orang perempuan ya yang tidak ada kemudahan untuk hadir ke masjid untuk kita beriktikaf di rumah kita. Adakah dibenarkan untuk beriktikaf? Kalau tidak kepada perempuan, bolehkah seorang lelaki tidak hadir ke masjid tapi beriktikaf di rumahnya? Ya, okay. Yang ketiga, Ibnu Rushd menerangkan tentang zaman, iaitu masa. Bilakah bermulanya masa untuk kita beriktikaf, bermulanya iktikaf dan berakhirnya iktikaf. Yang keempat tentang syarat-syarat yang mesti dipatuhi ya dalam ibadah iktikaf, dan akhir sekali beliau menerangkan tentang perkara-perkara yang mesti ditinggalkan ya dalam ibadah iktikaf. Jadi yang pertama, Ibnu Rushd pengarang kitab ini membincangkan tentang juga ya kitab i'tikaf ini dimulakan dengan hukum. Beliau menerangkan tentang hukum i'tikaf. Ya, beliau menerangkan bahawasanya hukum i'tikaf ini adalah sunat ya, mandub, iaitu sunat, okey, dan dia boleh menjadi wajib bagi orang yang bernazar. Ya, sekiranya terdapat setengah individu ya yang bernazar untuk melakukan i'tikaf di masjid, maka jadilah ya hukum i'tikaf itu wajib ke atas orang yang bernazar. Sementara bagi ya orang lain yang tidak bernazar, hukum i'tikaf ini dianggap sebagai suatu yang sunat. Bahkan sesetengah ulama ya menganggap i'tikaf adalah suatu perkara yang sunat muakkadah. Kenapa dikatakan sebagai sunat muakkadah, iaitu sunat yang dituntut? Sebagaimana yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah meninggalkan i'tikaf ya 10 terakhir Ramadan, dan bahkan ya pada tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam ya dipanggil ke pangkuan ilahi, Rasulullah telah beriktikaf selama 20 hari ya pada tahun tersebut Rasulullah beriktikaf selama 20 hari ya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah iktikaf ya sepanjang baginda menjadi rasul, maka ya ibadah ini dianggap sebagai sunat muakkad. Okey, yang kedua tentang apabila kita masuk ke masjid, ya, kemudian kita berniat i'tikaf, apa pula amalan yang boleh dilakukan ya sepanjang kita berada dalam masjid ataupun apabila kita mulakan niat i'tikaf itu. Ada 3 pandangan ulama ya tentang bentuk amalan yang boleh dilakukan ya dalam i'tikaf. Pandangan yang pertama ya beliau menegaskan bahawasanya amalan yang boleh dilakukan dalam i'tikaf adalah as-salah, iaitu solat. Bahkan setengah ulama menerangkan ya i'tikaf ini digambarkan sebagai ya menunggu antara satu solat kepada satu solat yang lain. Ini menunggu masuk waktu solat antara satu solat kepada masuk waktu solat yang seterusnya.
Ya, maksudnya ibadah yang utama yang dilakukan dalam ibadah iktikaf adalah melakukan solat. Solat tentulah ya kita tidak boleh meninggalkan solat-solat fardu, solat-solat wajib, dan sepanjang tempoh iktikaf itu kita memperbanyakkan solat-solat sunat. Ya, selepas solat subuh, kemudian kita menunggu masuk waktu duha, solat duha, kemudian menunggu masuk solat zuhur, ya, kemudian solat ba'diyah, ya, solat rawatib, kemudian solat qabliyah asar, ya, kemudian solat asar, solat ba'diyah asar, ya, begitulah seterusnya. Ini kita memperbanyakkan solat, dan pada waktu malam hari kita melakukan qiyamulan, ya, solat sunat pada malam hari. Yang kedua, zikrillah, iaitu mengingati Allah, memperbanyakkan zikir untuk mengingati Allah, ya, dengan zikir-zikir, ya, zikir-zikir yang dianjurkan. Dan yang ketiga, qiraah Al-Quran, iaitu membaca Al-Quran. Bagi orang yang menghafaz Al-Quran, ya, tempoh iktikaf itu digunakan sepenuhnya untuk melancarkan semula, mengingatkan semula, ya, untuk menyegarkan semula hafazan Al-Quran. Bagi orang yang tidak menghafaz Al-Quran, boleh mengqiraah Al-Quran, ini membaca Al-Quran. Hatta, ya, kalau kita tak mampu membaca Al-Quran dengan baik sekalipun, kita masih boleh menumpukan atau menggunakan tempoh iktikaf itu untuk mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ini adalah pandangan yang pertama, ya, yang menganggap bahawasanya iktikaf itu adalah suatu amalan yang khusus, amal makhsus. Ya, amal makhsus itu merujuk kepada solat, ya, zikrullah, dan qiraatul Quran, iaitu untuk solat banyakkan berzikir, mengingati Allah dan membaca Al-Quran. Pandangan yang kedua pula, ya, yang tidak mengkhususkan, ya, amalan yang boleh dilakukan dalam tempoh iktikaf, bahkan, ya, dia kata amalannya adalah umum perkara-perkara atau amalan-amalan yang boleh dianggap sebagai taqarruban ilallah Ta'ala. Ya, suatu amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Apa saja amalan baik, ya, seperti bersedekah, menziarahi, menghubungkan silaturahim, menziarahi orang sakit, ya, menziarahi jenazah dan sebagainya. Apa saja amal-amal baik, amal-amal baik yang boleh dianggap sebagai suatu kebaikan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, itu juga termasuk dalam amalan iktikaf. Dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ya, mereka berpegang dengan pandangan yang pertama, iaitu iktikaf ini merupakan suatu amalan khusus, ya. Sepanjang tempoh kita berada dalam masjid itu, kita menumpukan kepada amalan-amalan khusus, iaitu solat, ya, memperbanyakkan zikir dan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Okay? Yang kedua, pengarang kitab juga, ya, menerangkan tentang mudhi'al makhsus, iaitu tempat di mana kita boleh melakukan iktikaf. Okey, ya, bolehkah kita melakukan iktikaf ini di rumah kita? Ya, ini ada perbincangan yang khusus dalam kitab Al-I'tikaf. Amal i'tikaf, ya, Ibn Rushd menerangkan amal mawadhi' i'tikaf, iaitu tempat untuk beriktikaf ini dia ada 3 pandangan berkaitan dengan tempat untuk melakukan i'tikaf. Ya, dan yang pertama, pandangan yang pertama mengatakan iktikaf ini hanya di 3 masjid, iaitu Baitillahil Haram, iaitu masjid Masjidil Haram, yang kedua Masjid Muqaddis, Baitul Muqaddis, dan yang ketiga Masjid Nabawi. Ya. Pandangan yang kedua kata iktikaf ini boleh dilakukan pada masjid yang fihi Jum'ah. Ya, masjid la i'tikaf illa fil masjid fihi Jum'ah. Tidak ada i'tikaf atau tidak boleh melakukan i'tikaf melainkan masjid yang didirikan padanya solat Jumaat. Ya, ini masjid yang rasmi, masjid yang mendirikan solat Jumaat pada hari Jumaat.
Ya. Dan yang pandangan yang tiga mengatakan al-i'tikaf am fi kulli masjid. Bahawasanya i'tikaf ini boleh dilakukan secara umumnya di semua masjid. Ya, ini apakah yang dikatakan sebagai masjid, iaitu ya tempat yang dilazimi ya untuk melakukan solat berjamaah, ya, menunaikan solat fardu secara berjamaah, ya, secara lazim, secara terus. Ya, kalau dalam konteks kita di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita ada pelbagai kategori. Ya, kita ada yang dinamakan sebagai musalla, kita ada tempat yang dinamakan sebagai surau, kita ada tempat dinamakan sebagai masjid. Ya, jadi dalam konteks ini kita dalam uruf kita di Malaysia, kita menganggap surau itu surau, ya, juga dianggap sebagai masjid dan boleh dilakukan i'tikaf, ya, kecuali musalla yang mana tempat persinggahan untuk orang menunaikan solat, yang mana musalla ini tidak secara lazim, ya, orang melakukan solat fardu secara lazim, ya, 5 waktu secara berjemaah di musalla-musalla, maka musalla tidak dianggap sebagai masjid, ya. Dan semua masjid yang digunakan untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah itu, ya, boleh dilakukan. Okay. Walaupun mereka ada sedikit perbezaan, ya, tentang masjid mana yang boleh dilakukan i'tikaf, sama ada masjid itu masjid khusus hanya kepada 3 masjid utama, ya, dalam Islam, iaitu Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi dan Baitul Muqaddis, dan yang mengatakan umum, ya, masjid mana masjid yang didirikan solat fardu, ya, secara lazim, kita mengambil kesimpulan bahawasanya, ya, i'tikaf ini boleh dilakukan di mana-mana masjid. Okay. Perbincangan berkenaan bolehkah dilakukan bolehkah bagi orang yang tidak ada kemudahan, ya, yang tidak ada yang terhalang untuk hadir ke masjid, ya, seperti orang sakit yang tak boleh pergi ke masjid, ataupun perempuan, ya, yang tidak ada kemudahan untuk pergi ke masjid kerana mungkin tidak ada suami, ataupun perempuan yang tidak ada teman, ataupun suami, ya, tidak berada di rumah. Okay, jadi perempuan tersebut tidak dapat untuk pergi ke masjid. Bolehkah kita melakukan i'tikaf? Kita berniat i'tikaf, ya, apabila kita berada di rumah kita. Kalau mengikut perbincangan yang diterangkan dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid ini, ya, pandangan yang kuatnya mengatakan sebenarnya i'tikaf itu tidak boleh dilakukan melainkan di masjid. Ya, itu adalah pandangan yang lebih kuat, ya. I'tikaf itu hanya di masjid, tidak boleh dilakukan di rumah lah, melainkan satu pandangan daripada Ibnu Lubabah, ya, yang pandangan ini juga dipersetujui juga dipersetujui oleh mazhab Maliki, yang membenarkan untuk perempuan yang tidak ada kemudahan untuk pergi masjid, ya, dan boleh beriktikaf di tempat solatnya di dalam rumahnya, ya. Dia kata illa ma dhahaba ilahi Ibnu Lubabah min annahu yasihha fi ghairi masjid. Ya, ini adalah pandangan daripada Ibnu Lubabah yang mengatakan sah, ya, i'tikaf itu selain daripada masjid, khususnya kepada wanita-wanita. Okay? Jadi bolehkah juga, dia juga membincangkan tentang adakah wanita boleh melakukan i'tikaf, ya, dan bolehkah wanita untuk pergi beriktikaf di masjid, ya, bersama kaum lelaki, ya, bersama-sama untuk juga merebut peluang untuk mendapatkan pahala i'tikaf, ya, lebih-lebih lagi i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, saya melihat ada 2 hadis, kalau secara zahirnya dia agak bertentangan.
tentang keharusan untuk wanita pergi beriktikaf di masjid. Ya, pandangan yang pertama itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana menerangkan tentang Hafsah, ya, Aisyah dan Zainab. Diceritakan ya, Hafsah telah memohon izin daripada Aisyah untuk turut beriktikaf di Masjid Nabawi dan dibenarkan. Maka dia mengambil satu penghadang, ya, macam penutup lah, ya. Dia sebenarnya pelepah tama dan dijadikan sebagai penghadang, ya, untuk dia beriktikaf pada satu sudut, ya. Kemudian datang pula Zainab, ya, minta dengan Aisyah untuk beriktikaf dan diizinkan. Maka mereka bertiga beriktikaf bersama-sama dalam Masjid Nabi. Tetapi apabila perkara itu dilihat oleh Nabi, kemudian Nabi bertanya, adakah ini membawa kebaikan? Adakah ini satu kebaikan? Dan Nabi sendiri keluar daripada iktikaf apabila beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat isterinya, ya, turut sama beriktikaf di dalam masjid. Seolah-olah kalau secara zahirnya kita faham dalam kisah tersebut bahawasanya Nabi tidak bersetuju, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Hafsah, Aisyah dan Zainab. Tetapi ya, terdapat juga hadis, okay, lain yang menerangkan, ya, hadis itu dijadikan sebagai dalil kepada keharusan seorang wanita, ya, untuk hadir beriktikaf di masjid, ya. Ada satu hadis dia kata annahu sabata anna Hafsah wa Aisyah wa Zainab azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'zanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil i'tikaf fil masjid fa adhana lahunna hina darabna akhbitahunna fi, ya. Hadis ini menerangkan, dia kata telah sabit bahawasanya Hafsah, Aisyah dan Zainab, yakni isteri Nabi SAW, telah minta izin untuk beriktikaf di masjid. Fa'adhana lahunna, maka diberikan izin bagi mereka untuk mereka beriktikaf. Setelah mereka meletak penghadang, ya, mereka mengambil macam penghadang untuk memisahkan mereka dengan jemaah yang lain, maka dibenarkan pada mereka untuk beriktikaf di masjid. Maka memahami dua hadis yang muta'aradah, yakni hadis yang bertentangan ini, ya, para ulama membincangkan tentang kedudukan iktikaf wanita, ya. Dan apa yang diterangkan di sini, dia kata kedudukan iktikaf wanita ini sama kedudukannya sama seperti kedudukan solat wanita di masjid, ya. Adakah wanita boleh menunaikan solat di masjid? Okey. Maka hukum umumnya wanita tidak dilarang, ya, untuk melakukan solat di masjid. Ya, sekiranya, ya, yang pertama selamat ataupun aman daripada sebarang fitnah, ya. Yang kedua, ya, ada kemudahan, ya, seperti ditemani oleh suami atau ditemani oleh sekumpulan wanita, ya, yang dapat memelihara daripada timbulnya sebarang fitnah. Ya, ada kemudahan untuk dia hadir ke masjid. Walaupun bukan suatu kewajipan, ya, tetapi itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Maka ulama dalam bab i'tikaf ini juga kita mengambil pandangan yang sama, iaitu i'tikaf wanita ini dibenarkan, ya, sekiranya dalam keadaan yang aman dan selamat daripada fitnah dan dia ada kemudahan, ya, untuk dia hadir ke masjid, ya, seperti kemudahan ditemani oleh suami ataupun ditemani oleh teman-teman, ya, dapat sama-sama hadir ke masjid. Okey, itu apa yang dibincangkan dengan panjang lebar oleh pengarang kitab, ya, dalam bab tempat melakukan i'tikaf. Yang ketiga, pengarang juga membincangkan tentang tempoh masa untuk melakukan i'tikaf. Yang pertama, bila masa i'tikaf?
Yang kedua, bila bermulanya iktikaf. Bagaimana kita memulakan iktikaf dan selama mana ya minimum masa kita boleh beriktikaf dan bila apa pula ataupun panjang mana pula tempoh paling panjang ya untuk beriktikaf. Okey, yang pertama tempoh masa beriktikaf ya, yang ni maksimum ya, maksimum masa untuk beriktikaf apa yang diterangkan dalam kitab ini falaisa li aktsarihi indahum hadd wajib. Ya ini pengarang menerangkan bahawasanya tidak ada satu tempoh yang maksimum ya untuk melakukan iktikaf. Walaupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan Rasulullah beriktikaf ya 10 terakhir Ramadan. Maksudnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan hadis yang menerangkan Rasulullah pada tahun terakhirnya baginda yang melakukan iktikaf selama 20 hari. Ya, maka para ulama menerangkan tidak ada satu tempoh tertentu, paling lama kita boleh buat 10 hari ataupun lebih daripada 10 hari. Dan tempoh yang paling singkat ya minimum untuk kita melakukan iktikaf ini ada perbezaan pandangan ulama tentang tempoh minimum untuk kita melakukan iktikaf. Dari sudut umumnya ya diterangkan dalam kitab ini, dia kata aqallu zaman al-i'tikaf inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa aksar fuqaha annahu la hadda lahu, ya ini tempoh minimum untuk melakukan iktikaf pada pandangan Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ulama la hadda lahu, yakni tidak ada satu had tertentu. Ya, tidak ada had tertentu untuk melakukan iktikaf kecuali ya mazhab Maliki yang menetapkan minimum iktikaf itu mestilah cukup sehari semalam. Ya, mestilah cukup sehari semalam, dalam kita kata 24 jam lah dalam mazhab Maliki. Ya. Dalam mazhab Hanafi, dia kata memadai kalau kita berada dalam masjid, kita berniat iktikaf, sekurang-kurangnya ya tamakninah dalam sujud dan rukuk. Maksudnya sebentar sama seperti kita tamakninah dalam sujud dan rukuk, iaitu dengan kadar kita membaca subhan rabbiyal azim wa bihamdih, subhan rabbiyal azim wa bihamdih, subhan rabbiyal azim wa bihamdih. 3 kali itu sudah memadai. Itu adalah tempoh minimum yang paling sekejap untuk kita beriktikaf di dalam masjid. Okey. Begitu juga ya pandangan yang diambil oleh mazhab Syafi'i sendiri. Ya, maksudnya boleh paling sekejap pun samalah ya, tempoh lebih sedikit dari kadar tamakninah dalam sujud dan dalam rukuk dan sujud. Ya, kecuali mazhab Maliki saja mengatakan seminimumnya mesti berada selama sehari semalam. Ya, sehari semalam macam mana nak kira sehari semalam? Ataupun bagi orang yang melakukan iktikaf sunat, bila dia nak masuk ke masjid kalau nak kira tempoh sehari semalam. Ya, bagi orang yang bernazar untuk beriktikaf, bila dia bernazar untuk beriktikaf, contohnya bernazar nak iktikaf selama sehari semalam, ya, 1 hari. Kalau sebut 1 hari, bila mula masuk, bila dia boleh keluar daripada iktikaf. Kalau bernazar untuk beriktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan, ya, kerana kita ada dapat satu rezeki ataupun kita mendapat suatu kurniaan, satu nikmat, maka kita bernazar. InsyaAllah tahun ini nak iktikaf 10 terakhir Ramadan. Bila bernazar dia jadi wajib. Bila nak mula, bila nak keluar. Ya, dalam bab ini ya, Ibn Rushd menerangkan tentang perbezaan pandangan ulama, iaitu tempoh mula iktikaf itu. Kalau beriktikaf, nak beriktikaf sehari semalam, mestilah masuk ke masjid itu sebelum, yakni niat iktikaf itu sebelum terbit fajar, dan kita habis tempoh iktikaf itu selepas terbenam matahari. Kalau nak iktikaf 1 hari,
sebelum terbit fajar tu dah kena masuk ke masjid niat i'tikaf, kemudian 1 hari 1 malam berada di masjid sampailah terbenam matahari keesokan harinya. Ya, mesti keluar selepas terbenam matahari. Itu apa yang diterangkan dalam kitab ini. Kemudian ya, syarat i'tikaf ya, ataupun rukun i'tikaf ya. Yang pertama mu'takif, iaitu orang yang beriktikaf lah. Okey. Yang kedua tentang niat. Ya, tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kewajipan niat dalam i'tikaf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kebiasaannya apabila kita pergi ke mana-mana masjid, ya, bila kita masuk saja pintu masjid, tertera ya di atas pintu masjid itu, iaitu niat i'tikaf, iaitu untuk mengingatkan kepada jemaah yang datang atau pengunjung yang datang ke masjid ya, untuk tidak lupa untuk niat i'tikaf apabila kita berada dalam masjid. Ya, kita berniat ya, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya, saja aku ya niat beriktikaf ya dalam masjid ini kerana Allah Taala. Tidak ada khilaf ya, tidak ada perbezaan pandangan ulama tentang niat ya dalam i'tikaf ya, sesuatu innamal a'malu binniyat. Syarat yang kedua yang dibincangkan oleh para ulama adalah tentang syarat puasa. Adakah i'tikaf ini dikaitkan dengan puasa? Adakah puasa menjadi syarat untuk kita beriktikaf? Dan tidak ada beriktikaf bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau 10 terakhir Ramadan itu mestilah orang yang beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan itu orang yang berpuasa. Ada pula tidak berpuasa tapi beriktikaf 10 terakhir Ramadan. Okey. Dan ulama tidak ada khilaf juga di kalangan ulama bagi wanita ya yang dalam keadaan hadas ya, sama ada haid ataupun nifas, tidak boleh melakukan i'tikaf. Maafkan saya. Tidak ada i'tikaf ya bagi perempuan yang dalam keadaan hadas haid ataupun nifas. Okey. Bagi orang yang tidak berada dalam keadaan hadas, bolehkah beriktikaf tanpa berpuasa? Okay, maka di sini ada perbezaan pandangan ulama tentang antara ulama yang mensyaratkan puasa adalah syarat untuk iktikaf. Maksudnya tidak boleh beriktikaf tanpa berpuasa. Dan pandangan yang kedua, iaitu pandangan yang kedua berbeza daripada pandangan yang pertama yang tidak mengaitkan i'tikaf dengan puasa. Ya, dia kata kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beriktikaf selama 10 terakhir Ramadan siang dan malam. Ya, siang dan malam ya. Sedangkan puasa ini adalah pada waktu siang. Tidak ada orang berpuasa pada waktu malam. Ya, pada waktu malam ini diizinkan untuk kita makan ya, kulu washrabu ya, makanlah dan minumlah ya, sehingga jelas pada kamu ya benang putih daripada benang hitam ya. Maka di situ maksudnya di waktu pada malam hari itu tidak disyaratkan berpuasa. Maksudnya ya, dia mengatakan bahawasanya puasa bukanlah syarat kepada i'tikaf kerana Rasulullah beriktikaf pada malam hari ya, sedangkan baginda tidak berpuasa pada malam hari ya. Dengan pandangan yang pertama tadi menjadikan puasa itu adalah syarat kepada i'tikaf. Kemudian yang ketiga, akhir sekali diterangkan tentang larangan-larangan ya bagi orang yang beriktikaf. Okey, larangan yang utama sekali adalah larangan ya Allah Subhanahu taala ya, firman Allah Subhanahu taala yang disebutkan ya dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang kita selalu baca, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masjid ya, yakni janganlah kamu mendatangi ya isteri-isteri kamu ataupun isteri-isteri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid.
Maka tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang larangan mubasyaratin nisa, iaitu mendatangi isteri ketika beriktikaf dalam masjid. Larangan yang kedua pula, iaitu yang diterangkan tentang la yajuza lil mu'takafi al-khuruj min al-masjid illa li hajatil insan aw ma huwa fi ma'naha. Iaitu tidak harus ataupun tidak dibenarkan, tidak dibolehkan bagi orang yang beriktikaf al-khuruj min al-masjid, keluar daripada masjid. Keluar dari masjid, keluar nak balik rumah, keluar nak pergi kedai, keluar meninggalkan masjid illa li hajatil insan, kecuali untuk memenuhi hajat manusia. Maksudnya nak keluar daripada masjid untuk qada hajat lah, seperti untuk pergi ke bilik air, nak kita qada hajat ataupun nak mandi dan sebagainya, au ma huwa fi ma'naha, atau apa yang berkaitan dengannya, iaitu mimma tad'u ilahi ad-darurah, perkara yang menjadi keperluan, darurah kepada manusia, untuk menyelesaikan hajat-hajat manusia. Maksudnya di sini, dia menerangkan, pengarang kitab menerangkan tentang dalam tempoh iktikaf itu tidak dibenarkan untuk keluar daripada masjid untuk tujuan-tujuan yang lain selain daripada keperluan darurah, seperti balik pergi berziarah, pergi membeli belah, balik berehat, balik tidur di rumah, ataupun menziarahi jenazah, menziarahi orang sakit dan sebagainya, ataupun keluar pergi bekerja, sedangkan kita dalam tempoh iktikaf, kecuali kita beriktikaf itu dengan kadar yang sebentar, sebagaimana yang diambil oleh mazhab Asy-Syafi'i, boleh iktikaf sekejap kemudian kita keluar daripada iktikaf dan balik bekerja dan sebagainya lah. Maksudnya kita sudah meninggalkan iktikaf itu, kita tidak melakukan iktikaf itu, niat kita 10 hari kemudian kita keluar bekerja, itu dah terbatal, iktikaf itu tidak dah dianggap terbatal lah, kecuali kita beriktikaf selama tempoh kita berada dalam masjid sahaja, kemudian kita keluar daripada iktikaf, kita kembali ke rumah, kembali kepada urusan kerja, kembali kepada urusan harian, kemudian bila kita kembali ke masjid, kita kena perbaharui dengan niat iktikaf yang barulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sedikit apa yang dibincangkan oleh Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Al-Mujtahid yang tentang konsep dan hukum hakam berkaitan dengan iktikaf. Akhir sekali, semoga kita berharap semoga walaupun kita tak dapat buat seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Islam di setengah negara, terutamanya negara-negara Arab yang melazimkan ibadah iktikaf ini sebagai suatu kemestian, terutamanya pada 10 terakhir Ramadan, uruf suasana keadaan di negara kita yang berbeza. Tetapi kita berharap semoga suatu hari nanti ibadah iktikaf ini diberikan perhatian oleh pihak berwajib, terutamanya pengurusan masjid, pihak berwajib ke atas masjid, untuk berusaha melihat cara bagaimana kita boleh menganjurkan ibadah iktikaf, terutamanya 10 terakhir Ramadan. Dan sebelum keadaan ini menjadi suatu perkara yang lazim, kita boleh membiasakan diri kita apabila kita hadir ke masjid, setiap kali kita hadir untuk solat fardu ataupun kita hadir untuk solat tarawih pada waktu malam, setiap kali kita hadir ke masjid, kita jangan lupa untuk kita berniat iktikaf. Kita tak boleh nak lakukan semua, tapi kita jangan tinggalkan semua. Kita buat apa yang kita mampu, insya-Allah
ya, semoga ada kebaikannya di sisi Allah SWT. Semoga kita semua mendapat kebaikan pada 10 malam terakhir, 10 hari terakhir Ramadan ini, ya, kita sama-sama melipat gandakan usaha, kita sama-sama melipat gandakan amalan kita. Semoga kita semua mendapat kebaikan dan terutamanya kita akan mendapat, ya, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam, insya-Allah. Saya sekian dulu daripada saya. Ya, saya minta maaf sekiranya ada salah silap, tersasul kata. Saya mohon maaf, ya. Segala yang baik itu datang pada Allah, kekurangan itu daripada diri saya sendiri dan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.